Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan bercerita tentang bersuci ketika aman atau tidak. Okey. Dalam bab najis, istinja dan wudu. Okey, sebelum kita masuk bab najis ni, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan najis. Okey, najis ini sebagaimana kita semua dah tahu kan, apa yang dimaksudkan dengan najis. Najis ini adalah semua kotoran yang menghalang daripada sah solat, tawaf dan sebagainya. Jadi di sini dia bermaksud kekotoran yang menghalang daripada sahnya sembahyang seseorang itu, iaitu jika terdapat pakaian atau badan atau tempat sembahyang, maka pada dasarnya setiap benda yang ada di alam ini adalah suci dan tidak najis, kecuali perkara-perkara yang telah dinyatakan. Selagi tidak ada nas atau dalil syarak yang menjelaskan bahawa sesuatu itu najis, maka ia kekal dengan hukum asalnya, iaitu suci dan bersih. Seterusnya jenis dan definisi najis. Jenis dan definisi najis ini dia terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, najis yang paling berat, dinamakan sebagai najis mughallazah, seperti anjing, babi dan seumpamanya. Yang kedua, najis pertengahan, dinamakan sebagai najis mutawassithah, iaitu selain dari najis mughallazah dan mukhaffafah seperti darah, nanah, muntah dan bangkai binatang. Okey. Dan najis yang terakhir adalah najis yang paling ringan, iaitu najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah ni adalah najis air kencing kanak-kanak yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa pun selain daripada susu ibu. Seterusnya kita pergi kepada cara menyucikan hadis. Okey. Yang pertama, najis mughallazah. Bagaimana kita menyucikan najis berat ini? Okey, yang pertama, najis ini hendaklah dibuang terlebih dahulu. Kemudian barulah tempat yang terkena najis itu disetu. Okey, maksud disetu ini adalah dibasuh. Dia dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Daripadanya dia bercampur dengan air tanah sehingga hilang sifatnya. Sifatnya ada 3, iaitu bau, rasa dan juga warnanya. Dan najis mutawassithah dibuang najis itu terlebih dahulu. Kemudian barulah dibasuh tempat yang terkena najis itu dengan air mutlak juga. Tetapi dia tidak ada jumlah berapa kali kita menggunakan air mutlak itu. Cukup sekali pun dah cukup sehingga dia hilang sifatnya, iaitu bau, rasa dan juga warnanya. Dan yang terakhir adalah najis mukhaffafah. Okey. Najis mukhaffafah ini cara menyucikan dia, kita kena hilangkan najis itu terlebih dahulu. Kemudian memandai dengan kita merenjis atau memercikkan air ke tempat yang terkena najis itu dengan air mutlak sahaja. Jadi maksudnya cukup kita merenjis, renjis je air itu. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk bahagian saya, iaitu istinja. Okey, kita nak tahu istinja ketika aman dan juga perang. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi, kita tahu istinja ni apa dia. Kita sudah belajar waktu sekolah rendah, iaitu istinja ni apa dia. Istinja adalah menyucikan najis dari tempat keluarnya. Keluarnya apa? Sama ada kubur ataupun dubur. Yang bermaksud jalan harapan atau jalan belakang. Jalan harapan atau jalan belakang ni bukan jalan lembuh raya ini, tidak. Tapi adalah jalan di mana keluar ni najis. Jalan keluar najis, iaitu daripada saluran manusia lah. Selepas dicerna dari perutnya, makanan-makanan kita ataupun minyak tinja kita akan keluar dari depan, iaitu bunyi kencing, dan juga belakang, iaitu kita punya bontot. Okey. Seterusnya, kita tak perlu tahu istinja hukumnya adalah wajib. Istinja ni maksud kita nak bersihkan kita punya najis ni wajib. Bukan yang kata kalau kita dah berak tak perlu kita nak bersihkan. Tak boleh. Dia wajib kena bersihkan. Macam mana pun kita kena bersihkan juga. Okey, kemudian tengok macam mana kita nak
hilangkan najis tu macam mana? Kita tengok langkah ni. Dia kata apa? Hilangkan najis dengan menggunakan benda-benda yang kesat seperti batu ataupun tisu. Maksudnya kita istinja ni kita nak hilangkan najis daripada tempat, contohnya kan, kita nak hilangkan daripada bentuk kita. Kita ambil batu, kita calik, kita buang tahi kita, ataupun tisu, kita lap dia. Kita kencing, kita nak lap kawasan yang mana kita kencing tu. Kemudian kalau kita tak gunakan benda-benda yang kesat seperti batu dan juga kertas, kita buat macam mana? Kita basuh menggunakan air. Air apa tuan-tuan? Air mutlak. Kalau kita air yang tak mutlak, contohnya air apa yang tak mutlak? Contohnya apa yang tak mutlak tuan-tuan? Air kotor lah. Air yang tercemar ke, ataupun air yang tak bersih ke, kita nak ambil uduk kan. Jadi air yang tak cukup dokolah ke. Jadi benda tu kita tak boleh nak gunakan sebagai untuk beristinja. Sebab apa? Dia tak mutlak tuan-tuan. Okey. Kita nak basuh ni sehingga apa? Sehingga hilangnya bau dekat kita punya gubuk, bontot kita, gubuk ataupun tubuh kita. Kita tak mahu bagi bau. Okey, syarat-syarat menggunakan batu ataupun benda kesat. Syarat-syarat dia ada 4. Yang pertama, benda yang dijadikan alat bersuci perlulah suci. Maksudnya kertas ataupun batu yang kita guna tu mesti dah suci. Dia tak boleh lah benda itu dah tercemar jadi nak guna. Macam mana benda tercemar? Kita nak cuci, gunakan benda yang bersih, bukan benda yang dah sudah tercemar ataupun dah kotor. Okey. Sehingga menghilangkan bau najis tu. Contohnya apa dia? Batu, kayu, daun dan tisu. Tengok seterusnya pula. Najis yang hendak disucikan itu belum kering dan tidak dibasahi oleh air atau benda lain. Maksudnya ketika najis itu keluar, contohnya daripada dubur kita kan, dia keluar. Tapi dia tak maksudnya tidak basah lagi ataupun tidak diletakkan dengan air. Maksudnya keluar fresh. Maksudnya keluar terus daripada kita punya buntut. Dia kita ambil lah benda yang kesat, kita calik, kita buangkan. Okey. Jadi itu tidak meleleh dan dari tempat keluarnya. Contoh air kencing tidak melebihi kepala zakar dan najis yang keluar daripada dubur tidak melebihi bahagian punggung yang bertekung ketika berdiri. Mana kata dia keluar tu kita nak bersihkan dekat, contohnya kita punya benda kecil kat hujung-hujung benda kecil kita bersihkan. Bukannya dah jatuh pun kita nak bersihkan dekat tempat-tempat yang kita nak basuh tu. Maksudnya kita nak bersihkan tempat kita punya kemaluan sajalah. Jangan pula kita gatal-gatal pergi cari benda yang dah tumpah dekat lantai tu kan. Kita kena faham istinja ni kita nak sucikan tempat kita punya keluarnya najis tu. Faham ke tidak? Para-para yang lain harap anda faham kan. Kalau tak faham nanti PM. Okey, kemudian tengok kalau kata punggung pula kan, dia jatuh, dia maksudnya dia tak benda yang sama juga macam benda sendiri, maksudnya yang ada dekat keliling kawasan buntut. Bukannya benda yang dah kelepok jatuh tu kita cuci, bukan tu kan. Kena faham konsep tu tuan-tuan. Okey, yang seterusnya yang terakhir, mengulangi sebanyak 3 kali. Maksudnya kita kena basuh sekali 3 kali. Sekali dah calik dah buang. Yang kedua kita calik lagi. Yang ketiga kita calik di tempat yang sama. Sebab apa? Nak bagi hilang bau, warna dan juga rasa. Rasa ni bukan rasa kita faham lah kan. Rasa ni maksudnya kita rasa kat kawasan kita tu ada lagi tak. Maksudnya bukan rasa rasa letak dalam mulut tu bukan. Faham ya? Bukan yang kita nak makan, kita punya dah tinja kan. Ya. Kemudian sunat ditambah lagi mengikut bilangan ganjil seperti 5, 7 dan seterusnya. Maksudnya kalau kita rasa 3 kali ni tak cukup rasanya, perlu tambah lagi. Tambah dalam bilangan ganjil. Tambah lagi 2 bagi cukup 5. Tak suci lagi. Rasa tak puas lah. Tambah lagi 2 bagi cukup 7. Kita cuci tu bagi kita rasa puas, rasa selesa. Sebab benda ni kita nak cuci benda najis kat badan kita tuan-tuan. Kita kena ingat tu. Okey, seterusnya. Benda-benda yang tidak boleh digunakan istinja. Okey, apa dia? Kita nak istinja tapi benda-benda yang kita guna tu kita kena tahu. Contohnya benda tu yang kita nak guna batu, kayu, kertas tu, yang pertama dia tak mesti datang dengan najis. Maksudnya bersih. Batu ni bersih ni, ambil. Tak ada najis, tak ada apa. Bersih. Kita gunakan. Kemudian benda-benda yang buat daripada makanan. Contohnya roti. Roti ni benda dia kesat. Tapi boleh kita guna? Tak boleh. Sebab apa? Roti ni benda makanan. Jangan kita buat macam tu. Islam ni ada adab juga. Faham tuan-tuan? Kemudian yang terakhir, benda yang mulia seperti Al-Quran, lembaran-lembaran. Contoh kitab-kitab kita, buku-buku kita mengaji, kata ni atas ni boleh guna kot calik. Tak boleh. Sebab apa? Adanya ilmu itu, ada tertulis nanti tu. Jadi adab kita dengan buku-buku, adab kita selama pelajaran ilmu tu kena ada di situ.
Okey, seterusnya akan bincangkan tentang wuduk. Definisi wuduk maksud wuduk Wuduk ni pada bahasa ialah perkara yang baik atau bersih. Daripada syarat pula, wuduk ialah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebahagian kepala dan membasuh kaki, didahului dengan niat dan dilakukan secara tertib. Maksud tertib macam mana? Okey, first kita datang kat kepala paip kan. Niat dulu ambil wuduk. Jangan kita terus ambil air cuci muka terus. Okey, kita ambil niat. Lepas tu ambil air, cuci tangan dulu, adab. Lepas tu kita ketika basuh muka tu, kita tidak digalakkan untuk menghempas muka dengan air. Kerana apa? Muka ni adalah anggota yang paling mulia antara yang dia ada pada badan kita ni lah. Sebab kalau kita hempas air kat muka kita, jadi hukum kat situ adalah makruh. Sebab apa? Muka ni mulia. Okey, seterusnya membasuh kedua tangan hingga ke siku. Membasuh kedua tangan ni maksudnya dari sini sampai ke siku. Ke siku lebih pun tak apa, digalakkan untuk lebih. Kerana apa? Anggota wuduk ni adalah anggota yang akan bercahaya ketika di pada mahsyar. Okey, mengusap sebahagian kepala. Okey, usap kepala tu ambil air, usap. Ada orang ambil yang daripada atas belakang, ada ke depan balik. Ikut sunnah. Basah pun tak apa, basah kepala pun tak apa. Tapi jangan basuh air. Okey, seterusnya membasuh kaki. Di kaki ni cuci sampai ke buku lali. Buku lali tu macam ni. Ni contohlah pergelangan tangan ni. Buku lali tu yang timbul Lebih pun tak apa, digalakkan. Supaya nanti ke akhirat nanti cahayanya lebih sikit lah. Yang penting sekali ikut tertib. Muka, tangan, kepala, lepas tu kaki. Seterusnya. Okey, syarat sah wuduk. Okey, dalam wuduk ni syarat dia ialah Islam. Contohlah orang lain, orang mungkin Islam ambil wuduk, memang wuduknya sempurna tapi dia tidak sah. Okey, tamyiz ni apa? Tamyiz ni ialah mumayyiz, dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Contoh macam kanak-kanak tu yang dapat membezakan antara baik dan buruk tu, jadi wuduknya sah. Yang tak dibezakan antara baik dan buruk, jadi wuduk ni tidak sah. Lepas tu tidak berhadas besar. Sebab apa? Untuk wuduk ni tujuannya ialah mengangkat hadas kecil, bukan untuk mengangkat hadas besar. Okey, kalau angkat hadas besar, kita tak boleh ambil wuduk. Boleh ambil wuduk, lepas tu kita kena mengangkat hadas besar, baru kita sah, jadi syarat sah wuduk kita. Okey, menggunakan air yang suci, iaitu air mutlak. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wuduk. Contoh kita ni, contoh peniaga ikan yang jual kat pasar kan, dia buang sisik ikan, lepas tu sisik ikan tu melekat kat tangan dia. Dia tak sedar, ambil wuduk, solat. Habis solat baru perasan, jadi wuduknya tidak sah. Jadi solatnya pun tidak diterima. Dia kena ambil wuduk balik, solat balik. Bahaya tau macam tu. Lepas tu tidak ada najis pada tubuh badan sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi menyucikan. Contohnya kita ni lah, kita jalan-jalan, tiba kita kena pula kucing kat seluar kita, tak perasan. Jadi kita kena tukar seluar ataupun pakai kain pelikat. Walaupun kita dah wuduk, memang sah wuduk tu, memang sempurna wuduk, tapi tidak sah sebab apa? Ada najis. Okey, seterusnya Okey, rukun wuduk. Wuduk ni pun ada rukun saja. Okey, yang pertama ialah niat. Niat. Sebelum wuduk tu niatkan hati. Niat tu dalam hati, terlintas dalam hati, bukan baca, bukan lafaz. Lafaz tu macam digalakkan lah supaya hati ni bersedia. Lepas tu membasuh muka. Lepas tu yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Macam tadi, sampai ke siku. Lebih pun tak apa. Lepas tu keempat, menyapu sedikit air di kepala. Satu kepala pun tak apa. Lepas tu yang kelima, membasuh kedua kaki.
hingga ke buku lali. Basuh sampai ke buku lali. Lebih pun tak apa, tapi jangan membazir air. Yang keenam ialah tertib. Ikut turutan tu, niat dulu, basuh muka, cuci tangan, sapu kepala, lepas tu cuci kaki. Okey, seterusnya. Okey, perkara sunat dalam wudu. Dalam wudu ni ada perkara sunat. Lepas tu, yang pertama membaca bismillah. Lepas tu berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni ketika bila? Ketika kita sebelum mencuci muka. Lepas tu masukkan air ke hidung. Masukkan air ni, ada orang kata guna jari je letak macam tu. Ada orang kata sedut. Mana-mana boleh, asalkan ada air masuk hidung lah. Okey, seterusnya. Perkara yang membatalkan wudu. Okey, yang pertama perkara membatalkan wudu bersentuhan kulit lelaki dan wanita, perempuan yang bukan mahram tanpa berlapis. Yang bukan mahram maksudnya adik-beradik, anak kepada mak. Tapi suami isteri tidak boleh lah. Lepas tu tidur yang tidak tetap punggungnya. Contoh tidur tak tetap punggung ni, tidur baring. Tidur baring ni kan kita alih sana sikit, pusing sini. Tu punggungnya tak tetap. Kalau punggung tetap tu macam mana? Kita tidur duduk. Serana duduk macam kan. Tu tidurnya punggungnya tetap. Lepas tu yang ketiga, hilang akal sebab mabuk, hitam, sakit atau gila. Time kita dah wuduk ni kan, jalan nak pergi masjid, masuk, tiba-tiba lah mabuk. Mabuk pula, gila-gila. Mabuk mustahil lah. Jalan-jalan, lepas tu pitam sebab penat sangat kan. Jadi wuduk kita batal. Lepas tu yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan, contohlah kita tiba-tiba gatal pula agak kemaluan kita, pun kita garu, jadi batal. Kalau kita sapu dengan tapak pula. Okey, yang terakhir, keluar sesuatu benda sama ada dari kubur ataupun dubur. Masa kita wuduk tu, dah habis wuduk, tiba nak kencing. Contoh kencing tu membatalkan wuduk, ataupun dari dubur tu antara kita berak ataupun kita kentut, jadi batal lah wuduk. So, tadi kita telah melihat bagaimana keadaan-keadaan najis dan kaedah membersihkannya, dan juga kaedah istinja serta berwudu ketika aman. Okey. So, sekarang kita beralih ketika mana keadaan semasa ialah perang. Bagaimanakah keadaan najis dan cara membersihkannya, bagaimanakah keadaan beristinja, dan bagaimanakah kaedah-kaedah berwudu. Okey, seterusnya. Okey, keadaan najis dan istinja. Okey, ketika perang, keadaan najis tetap sama. Mana tiga tadi disebutkan oleh saudara Syamil, iaitu najis mughallazah, mutawassithah dan mukhaffafah. Dan tapi ada sedikit perbahasan dari segi darah musuh pada pedang kan. Kalau diikutkan, darah adalah najis mutawassithah dan perlu dibersihkan dengan menggunakan air. Tetapi pendekatan yang digunakan oleh ulama, kerana kita takut pedang tu cepat rosak dan karat disebabkan kita mengenakan air. Jadi cukup dengan sekadar mengelap pedang tersebut untuk menghilangkan darah yang ada pada pedang tersebut ataupun pisau tersebut. Senjata lah pada zaman dahulu. Tapi sekarang ada juga kita menggunakan pisau, tapi mesti kita pakai pistol kan untuk membunuh. Tapi inilah antara keringanan yang mana diperbincangkan oleh para ulama. Okey, dan cara beristinja adalah sama. Macam mana ketika perang, ketika aman. Tapi ketika aman, seelok-eloknya beristinja menggunakan air. Akan tetapi ketika mana perang,
limitasi air tu adalah sangat terhad. Kadang-kadang musuh dia menggunakan taktik menyekat kita punya sumber-sumber keperluan harian seperti air, makanan dan lain-lain. So cara-cara istinja tadi adalah relevan. Yang mana menggunakan barang-barang yang kesat seperti batu ataupun daun-daun kering. Seterusnya berwuduk ketika perang. So disarankan berwuduk khuf ketika perang. Akan tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, berwuduk secara sempurna dahulu. So sempurna tadi tidak wajib kita mengenakan semua sekali. Yang 13 ya. Tangan, kumur, hidung, muka, tangan hingga siku, kepala, telinga, kaki. So tidak wajib semua itu, kita wajib mengenakan pada anggota-anggota yang wajib sahaja, iaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Itu pun dikira sempurna. Lepas tu jangan lupa tertib dan niat lah. Lepas wuduk secara sempurna, lepas tu batal, barulah dibolehkan menyapu khuf. Khuf ni iaitu kita meratakan air pada permukaan selain kulit, yang mana menutup kulit kan. Macam orang sakit, orang yang pakai simen tu. Lepas tu dia ratakan di situ. Itu khuf. Tapi bayangkan kalau macam dalam keadaan perang, kita untuk buka spike pun tu susah. Untuk buka spike pun tu susah, pakaian-pakaian susah. So dibolehkan menyapu khuf. Yang penting pertama tadi sebelum tu sudah berwuduk secara sempurna. Terus tiba-tiba batal, barulah kita khuf. Mana yang terbuka, maka yang itu kita boleh pakai, boleh wuduk seperti biasa. Contoh pakai dekat kaki kan pakai spike foot, susah nak buka. So kita khuf, kita ratakan air pada kasut tu ya. Ratakan air pada permukaan kasut tu sahaja. Lepas tu selesai. Ataupun di baju tu, pada baju saja. Kalau boleh buka, buka lah sampai tangan hingga siku. Tapi cerita sekarang, kasut susah nak buka, so letakkan pada atas kasut saja. Tempoh sahnya tu sehari semalam ataupun 3 hari. Sehari semalam tu untuk orang yang bermukim, dan 3 hari tu untuk orang yang bermusafir. Tempoh sehari tu bermula setelah batal wuduk. So maksudnya tadi belum batal wuduk, dia tidak kira lagi. Bila sudah batal wuduk, barulah dikira sehari untuk kita membuat khuf. Macam kiraan ni lah, kita nak kasar jamak kan. Begitulah juga kiraan sehari ataupun 3 hari ni, sehari semalam ataupun 3 hari ni. Tempoh sehari bermula setelah batal wuduk. Wuduk setelah itu barulah dibenarkan khuf. Dan yang akhir sekali disarankan meminimalkan air ketika wuduk. Minimalkan air ketika wuduk. So itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.